Okey, seperti biasa hari Isnin pastinya ada segmen Sains dan Teknologi dan hari ini kita akan bawakan agensi nuklear Malaysia yang merupakan agensi di bawah Kementerian Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubatan Iklim untuk berkongsi informasi berkaitan cabaran keselamatan dan kesihatan sebagai pekerja sinaran. Okey, jadi bersama dengan kita iaitu Dr. Muhammad Abdul Wahab bin Yusof, Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Bersama kita untuk kali ini kita lihat mereka juga yang berhadapan dengan pekerjaan sebegini sebagai contoh mungkin yang paling kita kenal ataupun tahu pada waktu ini, mereka yang bekerja sebagai jurusinar di hospital yang berhadapan dengan potensi ataupun risiko yang besar. Ini di antara pengisian utama dalam topik kita ini, Doktor. Cabaran keselamatan pekerjaan itu. Mungkin kita ingin lihat bagaimana cabaran itu sendiri. Mungkin dalam kalangan sebenarnya banyak lagi pekerjaan yang mempunyai cabaran sebegini. Mungkin kita nak berikan pendedahan juga, Doktor. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada Selamat Pagi Malaysia, kepada Hana dan juga Ibrahim. So sebenarnya kalau kita tahu sebenarnya di Malaysia ni banyak sebenarnya buat aktiviti yang melibatkan sinaran. Mungkin ramai yang tidak tahu. Terdapat kilang-kilang yang telah menggunakan sinaran bahan radioaktif. Kalau di hospital pun terdapat menggunakan bahan radioaktif. Terdapat menggunakan X-ray yang dalam apa katakan ni juru X-ray dengan dia tahu. Kalau di industri gas kan, oil and gas kan, minyak dan industri oil and gas ni banyak gunakan bahan radioaktif yang melibatkan bila kita katakan melibatkan radioaktif tadi. Dia mana-mana adalah sinaran dia. Kita menggunakan X-ray sinaran sebenarnya kan. Mesin-mesin seperti X-ray menggunakan keluar sinaran. Jadi bila kita nak katakan penggunaan bahan radioaktif ini, maknanya terdapatlah pekerja dia. Maknanya pekerja itu yang nak mengenalikan mesin-mesin ni. Bila kita kata pekerja nak mengenalikan mesin-mesin ni, maknanya kita mengatakan atau menyatakan bahawa pekerja ni adalah pekerja yang terlibat dengan sinaran atau ringkasnya pekerja sinaran. Itu memang terlalu banyak sebenarnya cabaran-cabaran yang kita katakan yang melibatkan sinaran ni. Terutama sekali bila orang mengatakan sinaran ni bahaya. Ini macam-macam lah kata-kata kita sinaran ni. Katakan dululah bom atom menghapus. Kalau kita katakan Fukushima punya insiden kan. Jadi sebenarnya amat penting sebenarnya bila pergi sinaran, kita kata sinaran ni cabarannya adalah bagaimana kita nak mengendalikan sinaran itu sendiri. Yang seperti semua orang tahu, sinaran yang keluarkan radioaktif ni atau yang mesin-mesin yang seperti X-ray ni, kita tak nampak sinaran itu sendiri. Kita tak boleh bau, kita tak boleh rasa semuanya. Jadi yang itu cabaran ni sebenarnya. Jadi siapa atau pekerja pergi sinaran ni mestilah pekerja-pekerja yang bertauliah, diiktiraf dan punya kepakaran tersendiri untuk mengendalikan mesin-mesin ni. Itu cabaran sebenarnya, macam mana kita nak jadikan pekerja sinaran ni betul-betul bertauliah, betul-betul faham mengenai sinaran, betul-betul tahu tak bahaya sinaran ni kan. Jadi dari segi itulah kita katakan kita latih mereka ni. Itu yang cabaran-cabaran kan. Jadi sebenarnya pekerja sinaran ni sebenarnya berdasarkan undang-undang, kita ada akta sebenarnya, Akta 304, Akta Pelaksanaan Tenaga Atom 1984. Berdasarkan akta ni, semua pekerja sinaran hendaklah terlatih. Jadi kalau tak terlatih, dia tak dibenarkan berurusan dengan sinaran tadi atau berurusan dengan radioaktif, berurusan dengan mesin X-ray. Jadi semua mereka ni terlatih. Dan yang melatih inilah dapat membezakan mereka ni daripada pekerja lain sebenarnya. Pekerja sinaran ni memang dia spesifik untuk sinaran. Dia tahu berapa bahaya sinaran itu semua yang tu pekerja sinaran. Sebenarnya seringkali orang terkeliru dengan membezakan sinaran manager dengan sinaran tidak manager. Sebab difahami sinaran, kalau telefon pun ada sinarannya juga. Apa perbezaan dia tu? Itulah memang selalu orang katakan telefon tu dah katakan bahaya sebab ada radioaktif sebenarnya. Dia kata dekat telefon tu. Sebenarnya tidak. Dia ada dua jenis sinaran sebenarnya kalau kita tengok kan. Satu sinaran mengion. Sinaran mengion ni adalah sinaran yang dihasilkan daripada bahan radioaktif. Daripada yang kita tengok X-ray tadi. Itu sinaran mengion tu. Sebab dia bila dia masuk dalam badan kita atau melalui satu jirim, dia akan mengionkan laluan dia. Satu lagi sinaran yang kita katakan sinaran tidak mengion. Sinaran tidak mengion ni
adalah sinaran yang macam kita tengok RF tu, dari frekuensi telefon apa semua tu kan. Itu sinaran tak mengion. Sebab sinaran tak mengion ni tak mempunyai tenaga yang mencukupi untuk mengionkan laluan dia, lintasan dia apa dia lalu kat situ. Jadi kalau dia berbeza tu memang berbeza kedua-dua itu. Mungkin ada tak berlaku sebelum ni doktor kes-kes yang melibatkan pekerja yang terdedah dengan sinaran ini hinggakan mereka tidak dapat meneruskan pekerjaan itu? Setakat sekarang ni memang ada lah. Kita sebenarnya kita katakan semua pekerja sinaran ni terdedah kena sinaran. Jadi kita bagi pergi sinaran kan. Macam saya sendiri, saya pergi sinaran. Okey. Saya sinaran, saya terdedah sebab kat nuklear Malaysia ni saya banyak terlibat dengan radioaktif ni kan. Dan memang ada pekerja yang terlibat dengan sinaran, terutama sinaran yang menggunakan bahan radioaktif yang tinggi. Kan? Jadi walau bagaimanapun kita tengok sekarang ni, bila setiap kali dia melebihi, sebab kita ada undang-undang. Dia ada limit dia atau had dia. Macam orang awam dia katakan hanya boleh menerima tidak melebihi 1 milisievert per year. Dia unit tu milisievert per year kan. Dia very unique milisievert. Jangan dengar kan. Terma yang terma tu. Jadi kalau untuk pergi sinaran macam saya 20 milisievert per year. Dengan perlindungan ke ataupun dia sama ada tak perlindungan atau perlindungan kita tak dapat. Dia itu yang ada perlindungan tadi, itu kita dah tahu sebenarnya macam mana nak lindungi diri kita, macam mana kita nak kurangkan daripada 20 milisievert dan sebagainya. Kita kena kerja kefikiran mahir sinaran. Sebab kalau melebihi 20 milisievert, dia tak katakan dia ni atau ada apa katakan macam kena sinaran tu apa boleh menyebabkan penyakit dia, tapi bila lebih milisievert katakan 21 atau 20 atau 30 kan, dia dikendaki immediately membuat pemeriksaan perubatan, lihat keadaan dia tengah mana, sihat tak sihat. Tetapi biasanya kalau takat 30 milisievert biasanya tak ada masalah macam tu. Sebab kalau kita tengok kan, even kalau kita pergi ke sinaran semula jadi kan, kalau kita tengok di Iran, di Ramza, sinaran semula jadinya rakyat kat situ ataupun orang awam di situ menerima sinaran lebih kurang 180 hingga 200 milisievert per year. Kita pergi sinaran kita 20 kan. Tapi orang buat kat situ masih sihat lagi. Mengapa doktor? Itu memang itu sinaran semula jadi kan. Tetapi sebab yang kita ni sebenarnya kita nak kontrol. Semula jadi itu maksudnya dari mana? Dia tanah. 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 Tapi sebab kita letak 20 milisievert itu undang-undang antarabangsa dan juga kita mengikuti undang-undang bangsa, dan 20 milisievert itu sebenarnya untuk mengawal supaya kita tak katakan boleh kerja dengan sinaran, supaya kita tak membahayakan diri kita contohnya. Tapi tak semesti 20 milisievert itu kita boleh kena jadi kanser contohnya, tak semesti. Kadang-kadang itu. Okey doktor, mungkin boleh kongsikan apa ini di sebelah kita ni, RPO Conference and Workshop. Ini RPO Conference and Workshop ni kita akan adakan di Kuching pada 26 hingga 29 di bulan apa ni kan, November ni kan. Jadi workshop ni sebenarnya kita adakan untuklah kita atau conference kita adakan untuk memanggil semua pekerja-pekerja sinaran, terutama sekali RPO. Dia kita panggil RPO Conference. RPO tu Radiation Protection Officer. Atau RPO Radiation Protection Conference. Jadi kita ada banyak undang-undang memerlukan, ikut undang-undang semua yang terlibat atau syarikat-syarikat yang terlibat dengan sinaran ni mesti punya license. Setiap company yang punya atau syarikat yang punya license ni mesti punya seorang RPO dia katakan tadi, Radiation Protection Officer ataupun pegawai perlindungan sinaran. Ini mandatory requirement atau wajib ada. Jadi pekerja-pekerja ni kita akan panggil ke menghadiri conference di Sarawak. Kita jemputlah mereka ni supaya dapat kita berbincang, bertukar-tukar pengalaman. Jadi mendapat informasi yang terkini mengenai pelindungan sinaran tadi, Radiation Protection tadi. Ini amat penting. Sebab setiap pekerja sinaran ni dia kena upgrade dia. Maknanya ada informasi yang terbaru, dia akan dapat tahu. Itu penting bagi mereka. Okey, kalau kita sebut berkenaan isu yang berkaitan doktor, mungkin ada juga di Malaysia sini, ada tak syarikat yang tidak berdaftar ataupun mereka yang tidak berlesen mengendalikan mesin-mesin yang melibatkan sinaran ataupun pekerja itu sendiri tidak ditauliahkan untuk mengendalikan mesin sinaran tu? Ada tak kes itu di Malaysia? Sebenarnya mungkin pada awal-awal dulu mungkinlah kan, sebab saya terlibat juga masa saya muda-muda dulu lah dengan Malaysia. Mungkin pada awal dulu mungkin
mungkin mereka tidak punya pengetahuan atau mungkin mereka tak tahu kita sebenarnya sekarang ni tak ada saya tak punya lesen apa yang semua mesti berlesen sebenarnya. Okey. Mungkin kalau dia tak ada lesen, maknanya tindakan undang akan diambil oleh lembaga pelesenan tenaga atom yang menguatkuasakan Akta 304 tadi tu. Kan? Jadi pekerja sinaran tadi, maknanya setiap yang lisensi tadi, pemegang lesen tadi mesti melatih semua pekerja sinaran dia. Setiap pekerja sinaran tidak boleh atau pekerja tidak boleh terlibat dengan sinaran sekiranya tidak dilatih. Yang itu dalam juga Malaysia terlibat dalam melatih pekerja-pekerja ni. Dan di Malaysia memang kita lah jabatan kerajaan kan, selain kita membuat research apa semua kan, penyelidikan dan pembangunan, kita juga mempunyai satu pusat latihan kat sana. Kita yang melatih semua pekerja sinaran di Malaysia ni datang ke tempat kita lah sebenarnya. Okey. Latihan tu akan disusuli dengan ada ujian khas ke ataupun bagaimana? Kalau macam pekerja biasa, dia akan apalah maknanya sebagai pekerja biasa, tetapi nak jadi yang kata pegawai pelindungan sinaran tadi, yang RPO tadi, dia kena ambil exam. Okey. Kena lulus. Bertulis. Kalau bertulis dan juga praktikal. Sekiranya tak lulus, dia tidak boleh jadi pegawai pelindungan sinaran tadi. Itu. Ini terpakai untuk semua jawatan yang terlibat dengan sinaran. Semua syarikat yang punya lesen mesti ada RPO. Dan RPO ni pula mesti lulus peperiksaan tadi. Dan khusus ni dikendalikan di Nuklear Malaysia. Ujian dilaksanakan oleh Lembaga Pelesenan Tenaga Atom. Apakah antara cabaran untuk mengekalkan keselamatan dan kesihatan sebagai pekerja sinaran di Malaysia ini sendiri? Kita menganggapnya begini. Mungkin safety culture lah. Budaya kerja selamat. Itu saya rasa cabaran yang bukan sahaja di bidang sinaran ni atau nuklear ni, di bidang-bidang lain pun. Safety culture ni atau budaya kerja selamat ni amat-amat penting sebenarnya. Kalau kita tak laksanakan ni, kita ambil semua level, itu yang timbulnya kita akan terdedah kepada senaran yang tak sepatutnya kita terima. Kita store bahan radioaktif yang tidak pada tempat yang sepatutnya. Kita bawa, kita angkut mengikut tak sepatutnya. Dia ada peraturan-peraturan tertentu semua tu. Nak store kat mana, nak mengangkut bahan radioaktif macam mana, semua ada peraturannya. Siapa yang boleh handle atau mengendalikan, semua ada peraturan. Jadi itu budayalah nak jadikan budaya kerja selamat ni. Itu yang rasa cabaran yang kita rasa amat penting lah. Saya rasa bukan sini aja, macam tadi pun kita tengok soal pagi Malaysia ni budaya nak melaksanakan undang-undang. Jadi budaya ni suatu yang agak pula macam tadi contoh kita dengar pagi tadi kan. Kita datang ke Malaysia buang apa ada sebab budaya actually. Kalau tak ada budaya kebersihan takkan jadi. Kalau ada budaya tu okey, tak ada jadi kebersihan terjadi. Begitu juga sinaran. Kita mesti ada budaya tu sendiri. Jadi kalau ada budaya tu, insya-Allah kita kerja dengan sinaran ni tak ada apa masalah sebenarnya. Itu budaya itu sebenarnya cabaran kita nak menjadikan satu budaya kerja selamat. Okey, doktor, mungkin kita nak juga tahu apa sebenarnya kesan langsung yang boleh kita lihat sekiranya individu itu menerima sinaran yang melebihi 10 sukatannya tadi 20. Bagaimana? Apa kesan yang mungkin kita boleh nampak terus kepada individu itu? Dia kalau setakat 10 dia atau 20 lah, katakan 1, 10 atau 20 kan, dia sebenarnya even 20 atau 30 masih tak nampak kesan-kesan yang jelas sebenarnya. Okey. Dia even kalau katakan lebih pada 100 ni, baru kita mula apa kan. Tetapi kita nak kontrol supaya tak sampai ke tahap tu. Jadi sebenarnya kalau terlampau tinggi kita kena dari sinaran ni, dia akan ada dipanggil radiation sickness. Demam sinaran ni kita rasa kalau terlampau tinggi lah kan. Kita rasa macam mual-mual, muntah-muntah, pening kepala, badan rasa lemah-lemah. Dia tanda-tanda sebenarnya radiation sickness tadi tu. Jadi tapi kalau takat 10 tu atau 20 tadi tu, insya-Allah lah tak ada apa-apa kan. Insya-Allah tak ada. Tapi cuma kita nak kontrol supaya kita lebih selamat kan. Jadi kita kerja tak ada buat masalah. Jadi 20 kita had kita. Lepas 20 kena buat siasatan. Maknanya kenapa itu terjadi? Contohnya kenapa boleh melebihi 20. Okey. Baik, doktor, mungkin lagi sekali berkenaan dengan konferensi ini, mungkin bagaimana penglibatan pekerja ataupun dalam memastikan bahawa mereka pun tahu, sedar tentang keperluan keselamatan ini sendiri. Itulah sebenarnya untuk konferensi ini kita mengajaklah sebenarnya kan semua pekerja-pekerja sinaran di Malaysia, terutama sekali RPO, Resident Protection Officer ni, datang ke konferensi ni. Datanglah. Sama ada kita boleh datang sekarang, ada yang sudah register, ada yang kita boleh datang walk-in sebenarnya. Datang sana, dapat informasi maklumat yang terkini
mengenai pelindungan sinaran. Macam kita mana kena lindungkan diri. Macam mana pengajaran-pengajaran yang kita boleh perolehi daripada kawan-kawan kita yang terlibat dengan sinaran di luar sana kan. Jadi dari segi itulah kita kemudian dari segi inilah kita dapat membudayakan budaya keselamatan. Itu yang saya harapkan ramailah pekerja sinaran ataupun bukan pekerja sinaran pun boleh datang sana untuk dapatkan maklumat sebenarnya. Datang saja kat sana, kebetulan kita dah hadir konferens tu, tak ada masalah sebenarnya. Terbuka kepada orang awam juga. Boleh terbuka kepada orang awam, tak ada masalah. Saya fikir di sana pun ada pameran tertentu juga. Yes, betul. Pameran tertentu kemudian kita pameran tertentu kita macam workshop dia, kita ada hand on apa semua macam berbincang macam tu. Baik. Okey, ini antara maklumat yang anda boleh ikuti juga di mana dan juga bila berlangsungnya konferensi ini, Radiation Protection Conference and Workshop 2019 pada 26 hingga 29 November di Hotel Pullman Kuching, dan dijemput orang ramai juga datang kerana terbuka kepada orang ramai. Sikit sebanyak kita mendapat pengetahuan tentang radiasi berlaku di hari itu. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Abdul Wahab bin Yusof, Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia. Terima kasih kembali kepada semua Projek Malaysia bersama beri peluang kepada kami lah untuk menjadikan keselamatan budaya kerja selamat ni. Kita berkaitan dengan sinaran. Betul. Baik. Okey. Baik. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dengan satu lagi Ocean Hope Foreign. Okey, akan kembali selepas ini. Jangan